Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Baiklah, dalam satu ucapan Sanusi, Menteri Besar Kedah yang datang ke Sabah, susah-susah saja dia datang di Sabah. Yang saya heran sekarang ini, semua yang disambut hebat, semua yang dianggap hebatnya disambut itu orang daripada Semenanjung Malaysia. Aku tertanya-tanya, kenapa agak-agaknya perlunya Semenanjung Malaya datang ke Sabah untuk berkempen? Itu yang paling aku pelik sekali lah. Sampai Sanusi datang untuk memperjelaskan isu roti gardenia. Tapi yang aku betul-betul tidak setuju dengan kenyataan Sanusi ialah apabila Sanusi kata isu roti gardenia yang ada selama ini adalah isu benda kecil yang diperbesar-besarkan. Soalan aku pertama kepada Sanusi ialah, apa benda besar yang Anda rasa baru besar? Orang Sabah cakap, apa benda yang besar, benda yang boleh jadi besar? Apa yang besar itu? Apalagi yang lebih besar daripada penghinaan? Kalau ada lebih besar daripada itu, boleh dinyatakanlah. Sanusi datang ke Sabah bukan menambahkan kegembiraan Sabah tahu. Dia datang menambahkan kekalutan di Sabah. Lebih-lebih lagi dia datang, dia pula memujuk. Dia kata benda roti gardenia itu bukan benda yang besar. Ia hanya satu drama politik yang dibesar-besarkan. Aku nak tanya kepada Menteri Besar Sanusi inilah, Menteri Besar Kedah nih. Agak-agaklah mengikut Datuk Seri Sanusi, Menteri Besar Kedah, apa benda besar yang lebih dari teruk daripada penghinaan? Mungkin kamu kata ada juga ahli politik, terutamanya daripada PAS, Perikatan Nasional, mereka mengungkit tentang rasuah. Dia kata mana lebih teruk, rasuah atau roti gardenia? Roti gardenia itu penghinaan daripada YB Kedah kepada orang Sabah. Orang daripada Malaya menghina orang Sabah dengan roti gardenia. Manakala kes rasuah itu sebenarnya apa kaitan pula dengan penghinaan itu? Anda menggunakan isu rasuah membabitkan pemimpin-pemimpin di Sabah ini hanya untuk menutup penghinaan yang sudah ditularkan itu, yang sudah dilakukan itu. Bukan sebenarnya Anda nak highlight tentang rasuah tu, tapi kamu sebenarnya mencari isu, mencari jalan. Masalah kan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Sanusi sebenarnya gagal menyelami perasaan orang Sabah. Sanusi tidak faham pun macam mana perasaan orang Sabah apabila dihina dengan pernyataan roti gardenia itu. Coba Sanusi fikir betul-betul lah kan, kalau orang Sabah cakap begitu dengan rakyat Kedah, agak-agaknya apa yang Sanusi akan buat. Dan kita pula balas kata, benda tu benda yang kecil, yang diperbesar-besarkan. Bagi kita di Sabah, tiada lebih besar daripada benda yang dihina macam tu. Sudahlah, sekarang ini Sabah sedang panas tentang isu 40% hasil Sabah yang ada kaitan dengan Semenanjung Malaysia, Malaya. Ditambah pula Sanusi pun daripada Malaya, daripada Semenanjung Malaysia. Ditambah pula dengan kenyataan Sanusi itu, dia bukannya menenangkan ataupun memudahkan ataupun memperbaiki, menaturalkan keadaan, bahkan lebih menambahkan keparahan lagi. Ramai orang di Sabah sekarang ini, mereka bukan bertambah baik selepas mendengar kenyataan Sanusi, bahkan orang Sabah makin marah. Orang Sabah makin marah dengan kenyataan Sanusi yang menyebut bahawa benda tu benda yang kecil. Kehadiran Sanusi dalam kempen tidak membawa apa-apa nilai tambah kepada Perikatan Nasional PAS. Bahkan itu menambahkan lebih teruk lagi kepada mereka. Kalaulah pada pendapat saya, lebih baik Sanusi tidak cakap apa-apa pun. Tak payah datang ke Sabah pun lagi baguslah.
Ataupun kalau dia hadir, jangan sentuh langsung tentang roti gardenia itu lagi. Tapi itulah, aku tak tahulah kenapa Sanusi datang, dia pula ungkit balik isu roti gardenia. Mungkin kalau dia tidak ungkit, orang Sabah tidak akan ingat sudah. Tapi dia ungkit lagi, dia kata benda itu benda yang kecil. Jadi kami rakyat Sabah sedang merasakan bahwa, betulkah benda itu benda kecil? Adakah kami yang terlalu emosi? Adakah ada ahli politik yang sedang mempermainkan kami? Adakah kami ini rakyat Sabah yang penuh dengan emosi sampai mudah tersinggung? Aku rasa itu satu tanggapan yang salah. Kita rakyat Sabah bukan orang yang mudah beremosi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita rakyat Sabah bukan rakyat yang mudah beremosi. Kita rakyat Sabah, rakyat yang mempunyai hak dan marwah. Bukan mudah untuk diperkotak-katikkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ada yang mengatakan supaya Sanusi pun kasih sogit. Lebih baik lagi kata mereka, tak payahlah Sanusi datang ke Sabah, kata mereka. Sebab kehadiran Sanusi ke Sabah bukan menambah baik, tapi menambah teruk. Kalau dulu orang kata, okeylah, bolehlah terima. Tapi bila Sanusi datang, dia kata benda itu benda kecil, ini bukan dapat menyurutkan keadaan, lebih lagi menderitakan rakyat Sabah. Seakan-akan kita pula membesar-besarkan hal itu. Seakan-akan kita pula ini macam yang tak boleh fikir pula dengan waras. Padahal, kalaulah itu berlaku untuk negeri di Malaya, di Semenanjung, entahlah, aku pun tak tahulah. Silap-silap hari bulan adalah boikot sini sana, boikot sini sana, boikot lagi, boikot lagi. Tapi tak apalah. Sekarang ini aku tengok kempen-kempen Perikatan Nasional bukan saja tidak dihadiri ramai orang, tetapi ramai sudah mula sedar, diboikot. Karena mereka mula sedar, pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional di Sabah tidaklah hebat sangat. Yang hebat-hebat kata mereka datang daripada Semenanjung Malaysia. Semua yang datang daripada Semenanjung Malaysia. Bahkan ada sumber mengatakan, kononnya, himpunan-himpunan yang dibuat, kempen-kempen yang dibuat oleh PAS Perikatan Nasional, sebenarnya tiada pun yang hadir. Yang hadir adalah orang daripada Semenanjung yang datang mendengar tok guru mereka, pemimpin-pemimpin mereka daripada Semenanjung. Tapi kalau dari Sabahan, entah ampun, sedikit saja yang datang. Entahlah. Saya harap pemimpin-pemimpin daripada Malaya janganlah lagi ungkit-ungkit benda yang lebih menyakitkan hati orang Sabah lah, kan macam tu. Kita juga baik ni bilang orang Sabah. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Sebelum kita teruskan ulasan hebat ini pada petang ini, izinkan dulu saya berkongsi dengan Anda semua. Ini ialah terapi imun transfer factor for life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun kita bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita kena penyakit dan sukar sembuh daripada semua jenis penyakit. Imun badan yang tidak seimbang juga menyebabkan kita kena autoimun. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila imun badan kita jadi kuat, bijaksana dan seimbang, imun badan kita lah yang akan menyembuhkan semua jenis penyakit yang ada di dalam tubuh badan kita. Terapi imun ini mendidik, mengajar, menguatkan dan menyeimbangkan imun badan kita. Sebelum ini, apabila imun badan kita jadi lemah, bodoh dan tidak seimbang, imun badan kita gagal untuk menghapuskan semua akar penyakit yang bertumbuh di dalam tubuh badan kita. Apabila imun badan kita lemah, akar penyakit akan tetap bertumbuh, berakar dan bersarang di dalam tubuh badan kita. Jawapan kepada kesehatan yang optimum ialah peningkatan daya imun badan, penyeimbangan daya imun badan, dan menjadikan imun badan kita bijaksana. Apabila imun badan kita jadi bijaksana, maka kita sehat. Cepat dapatkan produk hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Tuan-tuan dan puan-puan, ini mungkin jalan
penyelesaian kepada masalah Anda yang Tuhan hantar kepada Anda semua. Mungkin Anda sudah berdoa bertahun-tahun untuk masalah kesehatan Anda, dan ini jawaban yang Tuhan hantar untuk Anda semua. Jom kita sambung berpolitik lagi.